Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita boleh berjumpa kembali pada sesi perkongsian bahasa Arab Al-Quran menggunakan kitab yang warna merah jambu ni, iaitunya kitab latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran yang disusun oleh Dr. Wan Rusli Wan Ahmad. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan dan semua pelajar, insya-Allah kita akan meneruskan latihan yang ada di dalam kitab warna merah ni, iaitunya pada muka surat 92. Jadi kita akan teruskan yang ni dan masih dengan latihan yang sama, iaitunya berkenaan dengan ismul fa'il. Ismul fa'il. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang akan kita bahas sebagai latihan pada pagi hari ini. Ini ayat surah Al-Baqarah ayat 64 hingga 67. Kalau dalam kitab ni muka surat 92. Muka surat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً فقالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mencari ismul fa'il dari ayat 64 hingga ayat 67 dalam surah Al-Baqarah. Kalau dalam buku latihan ni muka surat 92. Thumma tawallaitum min ba'di dzalika. Kemudian setelah itu kamu berpaling. Min ba'di dzalika, selepas itu. Falaula fadlullahi. Kalau bukan kerana fadlullahi. Fadlun ni adakah dia ismul fa'il atau bukan? Okey, falaula, kalaulah bukan kerana fadlullah. Fadlullah, fadlun. Adakah ini ismul fa'il? Tuan-tuan dan puan-puan, ini apa wazan dia? Wazan dia fa'alun. Ismul fa'il wazan dia apa? Wazan dia fa'ilun. Yang kita bincang semalam ya, wazan ismul fa'il apa? Fa'ilun. Jadi fa'lun ni bukan dia ismul fa'il. Dari segi makna pun kita dah tahu. Fa'lun tu makna dia apa? Kurnia. Fadlullah. Kalaulah bukan kerana kurnia daripada Allah. Maknanya kurnia. Kurnia ni maksud dia kata nama terbitan. Bukan ismul fa'il, bukan yang menyatakan pelaku. Kalau dia menyatakan pelaku, maknanya orang yang memiliki kurnia, atau orang yang mengurniakan, atau zat yang mengurniakan. Jadi itu bukan fadlun sana.
Kalau dia jadi ismul fa'il, jadi dia fadilun, yang mempunyai kurnia atau yang mempunyai kelebihan. Fadilun. Itu baru ismul fa'il. Tapi kalau fadlun, maknanya ini masih kata nama terbitan, kunia mana dia. Kalau fadilun ikutkan wazannya fa'ilun, barulah dia sebagai ismul fa'il. Okay. Falaula fadlullahi alaikum, kalaulah bukan kerana kurnia Allah ke atas kamu, wa rahmatuhu, dan juga kalau bukan kerana rahmat daripada Allah, lakuntum minal khasirin, maka pastilah kalian akan menjadi orang-orang yang khasir. Okay. Khasirin. Laminal khasirin ya. Pakai alif lam ya? Oh tak? Lakuntum minal khasirin. Okey, pakai alif lam. Alif lam ni boleh je kita buang, tuan-tuan dan puan-puan. Dia kan penanda kata nama. Boleh je kita buang. Khasir. Okey. Cukup sampai sini. Lepas tu yang ya dan nun ini adalah penanda dia jamak muzakkar salim. Itu penanda jamak dia. Jadi kita tak payah nak kira yang dengan yang ni. Ni penanda dia jamak. Maksudnya kata ni menandakan jamak. Sekarang kita fokus kepada yang khasir. Apa wazan dia khasir ni? Khasir wazan dia apa? Fa'il. Maknanya ikutkan wazan fa'il. Maknanya betul lah dia sebagai ismul fa'il. Dari segi wazan. Dari segi makna betul ke tak? Kita cuba tengok dari segi makna dia. Dari segi makna memang betul ke tak wazan dia? Okay. Dari segi makna kita tengok khasir makna dia apa? Orang-orang yang rugi. Yang rugi maknanya dia betul ismul fa'il. Orang yang rugi. Kalau khasara rugi, kalau merugi. Tapi kalau khasir orang-orang yang merugi, betul lah dia ismul fa'il. Jadi dia menandakan pelaku daripada perbuatan. Perbuatan dia apa? Merugi. Orang yang merugi khasir. Wazannya dah betul fa'il. Jadi dia adalah ismul fa'il. Betul Hafiz? Betul. Okey. La kuntum minal khasirin, maka pastilah kalian menjadi termasuk golongan orang-orang yang merugi. Okey. Walaqad alimtumul ladzi. Kita teruskan ayat selanjutnya ya. Walaqad, dan sesungguhnya. Laqad ni ada huruf taukid. Ada dua, lam dengan qad. Walaqad, dan sesungguhnya. Alimtumul ladzina atadau minkum, kamu sudah tahu. Alimtum, tum tu kalian atau kamu sudah mengetahui alladzina, orang-orang yang i'tadau minkum, yang melakukan pelanggaran di antara kamu, yang melakukan pelanggaran. I'tada ni kan maksud dia melampaui batas. Boleh juga dimaknakan melakukan pelanggaran. Jadi kamu dah tahu, sesungguhnya kamu dah tahu orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu, minkum fis sabti, pada hari Sabat. Hari Sabat ya. Hari Sabat ni hari Sabtu. Ini hari khusus bagi orang Yahudi untuk beribadah. Okey. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu. Kami katakan pada mereka, kunu ni maksud dia daripada perkataan kana. Kana ni maksud dia menjadi. Kalau kunu, hendaklah kalian semua menjadi. Maksudnya, jadilah kalian semua qiradatan khasiin. Iaitunya kera yang hina. Macam mana saya sebutlah? Kera yang hina. Ya, betul Hafiz? Jadi kera yang hina. Jadi qiradatan ni makna dia kera. Ini bukanlah. Dari segi makna pun kita dah tahu. Qiradatan ni kera. Kera ni adalah nama haiwan. Maknanya dia bukan ismul fa'il, dia nama haiwan. Okey? Dia nama haiwan. Bukan dia ismul fa'il sebabkan dia nama haiwan.
qiradatan. Lepas tu khasi'in. Adakah khasi'in sebagai ismul fa'il, Hafiz? Kita tengok dulu ya. Khasi'in. Khasi'ina. Khasi'ina. Kita tengok di sini. Khasi'ina yang ia dan nun ni, ini penanda dia jamak. Penanda dia jamak. Lepas tu kita tengok yang khasi' ni. Adakah dia ikutkan wazan yang ni? Wazan fa'il? Ada. Maknanya betul lah dia sebagai ismul fa'il. Dia khasi' ni kan ikutkan wazan fa'il. Jadi betul lah dia sebagai ismul fa'il. Kalau kata kerja dia makna dia hina, kalau yang khasi' yang hina atau orang yang hina. Jadi betul lah. Jadi maksud dia apa sini? Jadilah kamu kera yang hina. Okey, Hafiz ya? Okey. Jadi khasi' termasuk kepada ismul fa'il. Faja'alnahu nakalan. Faja'alnahu nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Faja'alnaha, maka kami jadikan yang tadi itu nakalal, iaitu sebagai peringatan, lima baina yadayha, bagi orang-orang yang tadi itu, pada masa yang tadi itu, orang-orang yang mendapatkan azab tadi itu, wa ma khalfaha, ataupun orang-orang yang datang kemudian, wa mau'izatan lil muttaqin, dan itu tu mau'izah ataupun pengajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang, kalau muttaqin ni kita dah tahu orang bertakwa. Tapi adakah al muttaqin ni sebagai ismul fa'il? Okey, kita tengok wazan dia ya. Adakah dia sebagai ismul fa'il? Kita tengok. Muttaqin. Muttaqina. Yang ya dengan nun ni, dia penanda dia jamak ni, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi bentuk asal dia apa? Muttaqi. Muttaqin. Asal dia macam ni dia. Kalau pakai alif lam jadi dia al-muttaqi. Dia asal dia ada ya di ujung ni. Al-muttaqi. Muttaqi. Kalau kita nak tengok bentuk semula dia, apa dia? Al-muttaqi. Jadi dia macam ni ya. Al-muttaqi. Jadi ini bentuk pertama dia. Ini kedua yang kita ubah. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Nampakkan perubahan dia, tuan-tuan dan puan-puan? Ini kan mutakin. Kenapa jadi mutakin? Sebabkan dia isim mangkus. Mutakin ni isim mangkus, tuan-tuan dan puan-puan. Isim mangkus tu apa? Dia macam madin. Macam ni ya. Madin. Apa lagi? Ghalin. Madin ni maksud dia yang telah berlalu. Ghalin maksud dia mahal. Kalau isim mangkus ni bagi alif lam, baru keluar huruf selepas dia tu, huruf ya. Macam ni ya. Baru al-madi jadi dia. Kalau tambah alif lam, jadi dia macam mana? Pagi ya belakang dia. Jadi dia macam mana? Al-ghali. Jadi macam ni. Ini isim mangkus nama dia. Itu isim mangkus ya. Jadi ni al-muttaqi. Dia dah buat macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ta di awal ni, ini bukan huruf asal dia. Itu asal dia apa? Al-muttaqi. Jadi bentuk asal dia adalah waw. Al-muttaqi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kenapa? Jadi inilah bentuk asal dia sebenar-benarnya.
bentuk leluhur dia. Okey, al-muttaqi. Daripada ni baru kita nampak apa wazan dia. Wazan dia apa? Al-mufta'ilu. Al-mufta'ilu atau mufta'ilun. Mufta'ilun. Adakah mufta'ilun ni wazan untuk ismul fa'il? Betul. Al-mufta'ilun atau al-mufta'ilu adalah wazan untuk ismul fa'il. Okey, jadi ini ismul fa'il ni. Ismul fa'il. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok wazan dia, tengok bentuk semula dia. Ini bentuk pertama macam ni, kedua buat macam ni, ketiga macam ni, keempat macam ni, yang kelima baru macam ni, dan ini bentuk semula dia, barulah kita dapat wazan dia. Asal kata kerja dia apa? Ittaqa, yattaqi, maknanya dia bertakwa. Kalau al-muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi dari segi makna pun kita tahu maknanya apa? Ismul fa'il. Jadi sampai mana tadi? Faja'alnahu nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Maka kami menjadikan itu semua peringatan bagi orang-orang pada masa itu, dan juga yang kemudian wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai nasihat, sebagai pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan? Okey. Kita teruskan Wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa. Okey, tadi ada kita tertinggal As-sabti tadi As-sabti itu hari Sabat. As-sabti nombor 7 kita terlupa. As-sabti itu hari Sabat. Hari Sabat ni dia bukanlah ismul fa'il. Dia nama hari. Jadi samalah macam qiradatan tadi tu, nama haiwan. Dia sama nama. Tadi dia bukan ismul fa'il. Jadi nombor 7 tu juga bukan ismul fa'il. Nakalan, nombor 8 nakalan. Nakalan pun juga bukan ismul fa'il. Okey? Dia bukan ismul fa'il. Sebabkan dia maksud dia peringatan. Kalau makna dia peringatan, maknanya itu kata nama terbitan. Kalau orang yang mengingatkan, baru dia ismul fa'il. Ini peringatan, ini adalah masdar. Wazan dia pun kita nampak. Dia bukan ismul fa'il. Okey. Lepas tu, wa idh qala liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyembelih lembu betina. Qalu, maka yang kaum ni berkata, atattakhiduna huzwa. Adakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Huzwa ni makna dia apa? Ada qalu atattakhiduna, ittakhadha yatakhizu tu makna dia menjadikan. Qalu, mereka berkata, atattakhidhu, ada sana tu, adakah? Sana tu soalan adakah tattakhiduna, kamu nak menjadikan kami ni huzwa, sebagai huzwa. Adakah huzwa ni ismul fa'il? Kita tengok huzwa. Atattakhiduna huzwa. Adakah kamu nak menjadikan kami huzwa? Huzwa ni adakah dia ismul fa'il? Kita tengok Kalau dari wazannya pun kita dah tahu dah. Dia ni bukan ismul fa'il. Wazan dia apa? Fu'ul. Fu'ulun fu'ulan Kalau ikutkan baris dia lah. Fu'ulan. Sepatutnya ismul fa'il fa'ilun. Huzwa. Makna dia pun kita dah tahu. Makna dia apa? Ejekan. Kalau ejekan tu makna dia kata nama terbitan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia sebagai ismul fa'il, maknanya mestilah orang yang mengejek, atau orang yang menghina, atau orang yang mencela.
Macam tu ya. Jadi huzwa bukanlah ismul fa'il, akan tetapi dia ni adalah ismul masdar. Okey. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, adakah kamu nak menjadikan kami ni bahan ejekan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka dia berkata, Nabi Musa berkata, menjawab, a'udzu billahi, saya berlindung kepada Allah daripada an akuna minal jahil, daripada menjadi orang-orang yang jahil. Adakah jahil ni ismul fa'il? Adakah jahil ni ismul fa'il? Kita cuba. Okey. Jahil. Adakah dia ismul fa'il? Okey. Okey, adakah dia ismul fa'il? Kita ingat ya, yang dua, yang ya dan nun ni adalah penanda dia jamak. Tuan-tuan dan puan-puan ya, macam yang kita buat tadilah. Al-khasiin, apa lagi tadi? Al-khasirin, al-khasiin, mana lagi? Al-muttaqin. Sekarang macam tu juga al-jahilin. Yang ya dan ini penanda dia jamak mudzakkar salim. Okey. Adakah perkataan jahil, al-jahilu, ini jamak mudzakkar, adakah dia ni ismul fa'il? Pertama kita tengok daripada wazan. Betul ke tak? Sama ke tak wazan dia? Oh, sama. Maknanya adalah jahil tu betul sebagai ismul fa'il. Okey, ismul fa'il. Jadi dia betul ismul fa'il. Makna dia apa? Kalau jahala atau jahila yajhalu, makna dia bodoh atau tak tahu. Kalau jahil, orang yang tak tahu atau orang yang bodoh. Jadi di sini maksud dia apa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka Nabi Musa menjawab, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi orang-orang yang bodoh. Jadi jahil adalah ismul fa'il. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita sudah menjumpai ada beberapa ismul fa'il dalam ayat ni, dari ayat 64 hingga 67. Yang pertama adalah al-khasirin, yang kedua adalah khasiin, yang ketiga adalah muttaqin, yang keempat adalah al-jahilin. Okey. Ni apa ni? Ada tadi soalan. Mustaqim tu ada dua ta. Dia bukan mustaqim tapi muttaqin, ada dua ta. Muttaqin ada dua ta ya tuan-tuan dan puan-puan. Muttaqin asal dia bukan ada dua ta. Macam ni ya, dua ta bukan ta ya. Yang ta yang pertama ni, ini asal dia adalah waw. Jadi ini dah diubah ni. Itulah dah bentuk perubahan dia. Sebenarnya itu waw. Sebenarnya al-mutaqi. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini saja dulu perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga saja tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami. Kalau terkurang, terlebih saya minta maaf. Kalau ada yang belum faham, silakan ditanyakan kepada kita dekat grup ke dekat admin pun terus boleh juga boleh. Itu saja. InsyaAllah sekejap lagi tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan Ustaz Farid, iaitu dengan sesi tadabbur Al-Quran sekali dengan membahas kamus kata dasar bahasa Al-Quran. Jadi itu saja terlebih sekarang untuk pagi ini. Saya minta maaf atas kekurangan saya. InsyaAllah esok hari kita akan berjumpa lagi pada muka surat untuk mengerjakan latihan muka surat 93. Jadi sebaiknya tuan-tuan dan puan-puan sila membaca latihan muka surat 93 ataupun mengerjakan dia terlebih dahulu sebelum perkongsian kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bayus tengok message.
Okay, siap. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bertemu lagi di dalam siri Qamus Al-Quranul Karim. Kita lihat pada muka surat yang ke-180. Perkataan lam ha mim 179 dan 180. Lam ha mim, lahmun. Lahmun adalah mufrad. Jamak dia adalah liham ataupun luhum ataupun luhman. Dua-dua, tiga-tiga boleh. Liham boleh, luhum boleh, luhman pun boleh. Kalau kata lahumar rajul, lahumar rajul makna banyak daging dia, makna dia gemuk. Berisi dia, berisi. Okey. Dalam Quran perkataan daging ni ada beberapa tempat disebut dah. Di mana ya? Kita lihat dalam suratul Baqarah pada sebut. Dalam suratul Maidah pada sebut, ayat yang ke berapa? Ayat yang ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmal khinzir. Nampak lahmal khinzir. Dalam surah Al-Hujurat akhir, page yang terakhir surah Al-Hujurat sebelum masuk surah Qaf juzuk 26. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhih. Lahma akhih, makan daging saudara, iaitu mengumpat. Kalau malhamah makna ma'rakah. Malhamah makna peperangan. Malhamatul kubra. Okey, jamak dia malahimu. Seterusnya kita lihat lam sinun lisanun, jamak dia alsinatun, lisan. Lisan ni salah satu al-jarihah, anggota badan manusia juga ni, lidah. Wa quwwatiha, iaitu doa Nabi Musa alaihissalam juzuk yang ke-16 surah Taha. Al-Quranul Karim khuz. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nampak? Rungkaikanlah keterbelitan. Ikatan daripada lidah aku. Kerana uqdatan min lisan, yang uqdah ni tak jadi pada anggota badan. Uqdah ni ikatan pada barang ke, pada beg ke, pada tali ke, tapi tak berlaku pada anggota badan. Wa innama kanat fi quwwatihi allati hiya nutqu bihi. Hanya sahaja apa? Kanat. Uqdah ini pada kekuatannya iaitu uqdatan min lisani, iaitu bercakaplah. Sebab apa? Wahl, rungkaikanlah uqdatan, ikatan min lisani, daripada lidah aku. Bila dah rungkai maka akan jadi kuat. Macam kita bila digari, dirantai, tak boleh kuat, tak boleh lawan, tak boleh gerak. Tapi bila terlepas semua dia akan jadi kuat. Nampak?
dikatakan bagi setiap kaum, dikatakan apa? Likulli qaumin lisan. Bagi setiap kaum itu ada lisan, iaitu ada bahasa, ada lughah tersendiri. Lisinun, lisinun juga makna lughah, lisin. Lisanun, lisinun makna lughah. Okey. Sebab itu dalam syair Arab dah disebut tau. Dia kata apa? Jarahatus sinani lahal tiamu. Jarahatus sinani lahal tiamu. Luka, okey, disebabkan mata pedang, maka boleh bercantum balik. Luka pada kulit, terbelah kulit, boleh bercantum. Kena lembing, boleh bercantum. Wala yaltaimu ma jarahal lisanu, tapi tak boleh bersambung apa yang diserang oleh lidah. Kalau hati dah pecah, tak boleh nak cantum balik. Dalam Quran pun disebut lisan, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Fa innama basyarnahu bilisanika. Ini dua ayat terakhir dalam surah Maryam sebelum masuk surah Taha. Juzuk yang ke-16, tuan-tuan buka. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab, lisan. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Suratul Rum, juzuk yang ke-21. Berapa lay tu? 1 lay, 2 lay, 3 lay. 3 lay plus 1 page. Okey. 3 lay plus 1 page. 3 lay. Bukan 3 lay. 2 lay plus 1 page. Maka tuan-tuan akan lihat pada juzuk 21, 2 lay plus 1 page, ada ayat wa min ayat bawah, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Nampak tak? Alsinah, di antara tanda kekuasaan Allah berbezanya bahasa kamu dan juga warna kulit kamu. Fakhtilafu alsinah isyarah ila ikhtilafil lughat. Berbezanya lidah mengisyaratkan kepada berbezanya bahasa. Wa ila ikhtilafin naghamat. Fa inna likulli insan naghamatan makhsusatan yumayyizuha as-sam'u kama anna lahu surah makhsusah yumayyizuha al-basaru. Sebab setiap manusia dia ada satu bahasa dia tau, lahjah dia, yang istimewa, yang mana telinga tengok sedap bunyi ni. Kita dengar orang Arab cakap sedap ni, dengar English cakap, orang putih cakap sedap ni, dengar orang Cina cakap, Jepun cakap sedap ni. Ada keistimewaan masing-masing. Begitu juga setiap kama annalahu suratan makhsusatan yumayyizuhal basar. Begitu juga bagi setiap manusia, dia ada satu gambaran yang dikhususkan, yang khusus, yang mana menjadi istimewalah gambar tersebut oleh pandangan. Dia adalah kadang-kadang bila disebut satu negara, dia ada tempat istimewa tau. Tempat tak ada ke tempat lain. Okey. Seterusnya kita lihat perkataan lam ain ba. La'iba yal'abu makna bermain-main. Kalau la'ibun makna permainan. La'ibun, permainan. Tuan-tuan lihat, aslul kalimah al-lu'abu wa huwa al-buzaq. Aslul kalimah daripada lam ain ba ni adalah lu'ab. Lu'ab tu apa? Buzaq. Al-buzaqus sa'ilu, ailio. Buzaq. Buzaq ni ailio.
Cuba tengok kamus. Bazai, zai panjang, alif, qaf. Busaq. Alif kan? Busaq. Wa qad la'aba. Kadang-kadang la'aba yal'abu. La'iba yal'abu pun betul, kadang-kadang la'aba yal'abu, la'ban. Cuma la'aba yal'abu la'ban, sala lu'abu. Mengalirlah lu'ab, air liur. Lu'ab ni air liur basi. Lu'ab. Buzaq. Buzaq. Tu dah. Kalau busaq, ba sa alif qaf. Mana mengalirlah air liur. La'iba fulanan idza kana fi'luhu ghairu qasidin bihi maqsidan sahihan yal'abu la'iban. La'iba yal'abu la'iban. Mana perbuatan dia tak dimaksudkan, tak tuju untuk benda yang betul. Dia macam sebagai hiburan, main-main. Ada? Busaq. Sama. Busaq dengan buzaq sama. Busaqun, buzaqun, air liur. Okey Tuan-tuan kena faham perbezaan la'aba, yal'abu, la'ban. Maksudnya apa? Mengalir air liur. Tapi bila la'iba bukan la'aba, la'iba yal'abu, la'iban. Masdar pun lain, la'iban. Maksudnya main-main, senda gurau, main-main. Sebab tu Quran sebut wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dekat mana tu juzuk 21 dalam surah Al-Ankabut sebelum masuk surah Rum. Juz 21, satu live plus satu page ayat atas sekali tuan-tuan lihat. Wa dharil ladina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan, la'iban wa lahwan. Nampak? La'iban wa lahwan. Sebab dia tak la'ib. La'ib itu adalah ismul masdar. Jangan tak la'bun. La'bun tu air liur. Mengalir air liur. Okey Kalau la'batun, la'batun ni maknanya sekali main. Main sekali je. La'batun. Jelas Ataupun la'batun, makna yang kedua adalah al-halatul lati 'alaiha al-la'ibu. Keadaan yang ke atas keadaan tadi al-la'ib. Orang yang main. Orang yang main berada di atas satu keadaan. Itu dipanggil li'abah. Bukan la'abah, itu li'abah. La'abah mana main sekali je. Al-li'abah situasi, situation dia. Okey. Lu'abah ma yul'abu bihi, sesuatu yang dimainkannya, iaitu permainan. Lu'abah kita panggil lu'abatun, permainan. Mal'ab, tempat main. Mal'ab, tempat main. Nampak tak? La'batun adalah menunjukkan dia sekali saja main. Kalau kata li'batun, situation dia main. Kalau kata lu'batun adalah permainan yang dia main. Okey, wal mal'ab, tempat main, padang dan sebagainya. Jelas? Seterusnya kita lihat perkataan lam, ghin, waw. Laghiya yalgha, cakap kosong buat bising. Al-laghwun, percakapan tak ada faedah. Laghiyatun, cakap tak faedah. Cakap tak faedah. Laghiyatun. Semua makna samalah. Daripada perkataan lagha, lagha. Al-laghwu minal kalam ma la yu'taddu bihi wa huwa alladhi yuradu
la an rawiyah wa fikrin fayajri majral lagha. Setiap perkataan yang tak diambil kira, iaitu perkataan yang dibawa datang la an rawiyah, bukan daripada rawiyah, periwayat, orang yang meriwayatkan, tanpa berfikir, maka dia yajri majral lagha, dia adalah tempat lagha. Kita panggil dia fayajri majra al-lagha, dia al-lagha lah, al-laghu. Suara burung dipanggil lagha. Suara burung dipanggil lagha. Sebab suara burung dia tak boleh faham lagha tu. Setiap kalam yang tak berfikir, cakap tak fikir, cakap tak tahu sumber, ini semua lagha. Bila sebut lagha, suara burung tu dipanggil lagha juga. Sebab apa? Sebab tak faham dan tak ada sumbernya. Jelas Kadang-kadang dinamakan setiap kalam yang jelek, yang qabih, yang jelek, kalam yang jelek dipanggil sebagai lagha. Quran sebut la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Dalam syurga tak dengar lagi perkataan lagha dan juga perkataan dusta. Dalam surah Amma Yatasaalun, surah An-Naba juzuk 30. Wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Apabila mereka mendengar lagha a'radu anhu, maka mereka berpaling daripadanya. Ni dalam surah tu juzuk 20, 5 line plus 1 page. Surah apa tu? Suratul Qasas. Okey. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka tak dengar dalam syurga perkataan lagha, juga perkataan yang berdosa. Jelas Okey. Dalam Quran ada sebut la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Okey. Maksudnya apabila sebut al-laghwu fil ayman, mana lagha pada sumpah, mana mala aqda alaih, sesuatu yang tiada aqda alaih. Apa tu? Mala aqda alaih, yang tidak ada akad padanya. Tak akad tu mana tidak diambil kira lah padanya. Wa dzalika ma yajri waslan lil kalam, yang demikian apa yang berjalan dia di atas percakapan, seumpama adat, bidarbin minal adah. Jadi maksudnya lagwi fil aiman, maksud benda tak diiktibar, sumpah yang tidak diiktibar, dia dianggap seperti kalam biasa, percakapan biasa. La tasma'u fiha laghiyah. Laghiyah ismul fa'il. Okey. Seterusnya kita lihat laghiyah ismul fa'il, maksudnya cakap yang tiada faedah. Buka suratul Ghasyiyah juzuk 30 laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah
فيها عين جارية أغلق الباب باب أغلق. طيب تسقى من عين لا تسمع فيها لاغية. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Dalam syurga perkataan yang tak ada faedah. Seterusnya kita lihat. Hari ni kalau boleh kita nak habiskan ni, huruf lam ni, insya-Allah taala. Ustaz, dia ada tanya pasal doa Nabi Musa. Betul tak? Betul? Tanya apa? Betul ke Nabi Musa gagap dia baca Quran? Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa ni dia pernah merentap janggut Firaun. Bila merentap janggut Firaun ni, Firaun dah rasa lain ni. Tapi isteri dia Asyah tenangkan, tu budak-budak, kanak-kanak, sifat dia begitulah. Tapi apa yang berlaku? Selepas daripada itu, Fir'aun nak uji. Nak uji siapa? Uji Nabi Musa. Bila nak uji ni lah, bila nak uji ni, maka pada ketika itu dibawa dua benda. Apa yang dua benda tu? Satu dipanggil bara api, satu lagi dipanggil susu ataupun madu. Jadi bila Nabi Fir'aun nak uji ni, apa yang berlaku? Okey, sekarang Nabi Musa pun buat pilihan. Dia berjalan, dia nak pergi ke arah madu ataupun susu tadi. Madu tadi. Tapi malaikat pesongkan dia ke arah bara api. Jadi dia termamah sedikit bara api, maka sebab itulah dia tidak berapa lancar percakapannya. Sebab itu bila disuruh berdakwah kepada Fir'aun, maka dia minta seorang lagi sahabat, saudaranya, iaitu Nabi Harun AS, supaya bantu dia. Nampak jelas? Sebab itu tuan-tuan baca semua ini dalam tafsir dalam surah Taha. Tuan-tuan akan dapati kisah ni, tafsir dalam surah Taha, kisah Nabi Musa AS. Dalam Safwatut Tafasir diceritakan juga benda ini. Kemudian Quran turun, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun kerana dia telah melampaui batas. Tuan-tuan lihat, idhab ila fir'aun, pergilah kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sebab apa innahu? Sebab tu annahu lah tengah-tengah. Tengah-tengah kena annahu tu. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Sebab tu annahu tau tengah-tengah. Inna ni di awal. Di awal ayat. Bila di tengah ayat letak inna, maksudnya li ta'lil, kerana. Pergilah kepada Fir'aun kerana dia telah melampaui batas. Kemudian Nabi Musa baca doa, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepas tu Nabi Musa minta lagi, waj'al li waziran min ahli, jadikanlah untuk aku daripada keluarga aku apa dia? Seorang menteri, orang kanan dia. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Nampak itu je. Semua ni tuan-tuan boleh dapati dalam surah tu Taha. Ayat ke-24, 25, 26, 27. Okey.
Tuan-tuan baca di sana muka surat 313. Seterusnya lam waw mim. Lama yalumu makna mencela. Talawama saling cela mencela. Laumatun celaan. Lawamah yang suka mencela. Perkataan yang terakhir adalah launun, jamak dia alwan, iaitu warna. Tuan-tuan tengok perkataan lam waw mim dalam Quran. Al-laum maknanya apa? Fahuwa malum. Malum ni makna orang yang dicela, ismul maf'ul. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna zalimina lahum azabun alim. Jelas dalam surah Ibrahim juzuk yang ke-13, 8 line plus 1 page. 8 line plus 1 page. Di tengah-tengah tu ada ayat fala talumuni, janganlah kamu mencela aku, walumu anfusakum, dan kamu celalah diri kamu sendiri. Okey. Wala yakhafuna laumata laim, juzuk yang ke-6 suratul Maidah. Okey. Apa nama ni? Janganlah mereka tak takut akan celaan orang-orang yang mencela. Fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Juzuk 29 dalam suratul Ma'arij. Tuan-tuan lihat ayat ke-30 muka surat 569. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ayat ke-30 kecuali isteri-isteri hamba sahaya, sesungguhnya mereka tidak termasuk dalam kalangan yang tercela, yang dicela. Okey, malumin isim maf'ul. Fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Alama yulimu makna istahaqqal laum, berhak untuk dicela. Alama, kalau alama nampak alama yulimu mulim. Laum tanbihan ala annahu idza lam yulamu lam yuf'al bihim ma fawqa al-laum. Dalam surah Al-Ma'arij tadi disebut laum memberi peringatan. Apabila tidak dicela, lam yuf'al bihim ma fawqa al-laum. Mana isteri dan juga hamba sahaya boleh bersama menyetubuhi mereka, kerana itu tak dicela. Lebih atas daripada itu yang dicela. Okey. Fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Ini dalam surah apa? Surah As-Saffat juzuk yang ke-23. Tuan-tuan buka betul ke 23? Ayat 142.
faltaqamahul hut wa huwa mulim. Ikan nun telah menelannya Nabi Yunus wa huwa mulim, dalam keadaan Nabi Yunus adalah mulim. Mulim ni maksudnya dicela tau. Kita tengok terjemahan yang lebih sopan lah. 142 iaitu dalam keadaan tercela, dicela Nabi Yunus. Sama juga tercela kerana lari meninggalkan kaumnya, mulim. Fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Surah apa lagi? Kami campakkan dalam lautan. Wa huwa mulim. Tengoklah surah Nun kalau ada. Juz 89. Tadi tu surah apa tadi? Tadi tu surah Safat, muka surat 451 ayat ke 142. Dekat mana lagi perkataan mulim dalam Quran? Ada lagi perkataan mulim dalam Quran? Tengok dalam surah Taha kalau ada. Mulim tak ada. Falabaznahum fil yammi wa huwa mulim. Nanti tuan carilah mulim ni daripada alama yulimu. Mana mulim ni adalah isim maf'ul yang dicela. Okey. Malumin mana lain mulim. Aku minasajidin. Tak tahu surah Safat ada? Tak ada. Fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Tak ingat surah apa. Jadi mulim ni maksudnya apa? Mulim ni adalah yang berhak dicela. Berhak menerima celaan. Kami campakkan mereka dalam laut wa huwa mulim, dalam keadaan dia tercela. Dalam keadaan dia dicela. Fanabaznahum. Lawamah. Lawamah mana apa lawamah? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Okey. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Okey, nampak lawamah. Lawamah ni maknanya banyak mencela, yang suka mencela, lawamah. Okey, nampak? Jadi dikatakan an-nafsul lati iktasabat ba'dal fadilah fatalumu sahibaha idza irtakaba makruhan fahiya dunan nafsil mutmainnah. Okey. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah
dengan jiwa yang banyak mencela. Apa maksud jiwa yang banyak mencela? Iaitu jiwa allati iktasabat. Jiwa yang mana iktasabat, telah mengusahakan sebahagian perkara yang baik. Maka fatalumu, maka jiwa tersebut telah mencaci tuan dia. Sebab apa? Idza rutakaba, bila mana dia melakukan perkara yang makruh, yang tidak disukai oleh syariat. Fahiya dunan nafsil mutmainnah, dia bukanlah nafsul mutmainnah. Okey, bila sebut tentang nafsu, dia ada beberapa level nafsu ni. Ada nafsu mutmainnah, itu yang paling tinggi lah. Ada lagi yang lebih tinggi daripada tuan-tuan kena belajar antara level mengenai dengan nafsu ni. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah. Nafsu ammarah tu nafsu yang suka kepada kejahatan. Nafsu lawamah ni mencela. Sebab apa? Sebab dia banyak buat benda yang baik. Tiba-tiba tuan badan buat benda yang tak baik. Jadi dia mencela. Okey. Dia bawah daripada mutmainnah. Nafsul mutmainnah yang atas, bawah dia dipanggil nafsu al-lawamah. Kemudian nafsul mutmainnah. Okey? Jelas? Al-lawmatu wal malamatu wal laimatu al-amru alladhi yulamu alaihi al-insan, perkara yang dicela. Kemudian laun. Laun ni warna lah, jamak dia alwan. Warna-warna, warna-warni. Okey, laun. Kemudian kita lihat dalam Quran ada perkataan laun. Laun ada dalam surah Fatir. Kat mana tu? Kat mana tu? Surah Fatir, juzuk yang ke-22. Tuan-tuan buka berapa lai tu? 8 lai tuan-tuan akan jumpa. 8 lai. 8 lai juzuk 22 surah Fatir. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Nampak yang berbeza warnanya. Humrun. Humrun ni apa? Jamak kepada himar. Kalau tak salah, tuan-tuan buka yang saya bagi tahu tadi, surah Fatir juzuk 22. Fatir juzuk 22. Muka surat 437 ayat 27. Okey. Dan di antara gunung ganang ada garis-garis putih dan merah yang beraneka warnanya, yang berbeza-beza warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Humrun. Humrun di antara bukit bukau gunung ganang. Okey. Ada garis-garis putih, bidun. Wa humrun. Humrun bukan himar, tapi dia adalah daripada ahmar. Silaan daripada ahmar, merah. Humrun dan juga merah. Garis-garis putih dan merah yang pelbagai variasi warna. Okey. Kemudian waqtilafu alsinatikum wa alwanikum yang kita bincangkan tadi, perkataan lisan tadi, dalam suratul Rum, juzuk 21, berapa lai? 2 lai plus 1 page. Okey. Mengisyaratkan kepada jenis-jenis warna dan pelbagai dan juga berbeza rupa bentuk. Setiap orang tak sama. Kalau sama dipanggil kembar. Okey.
Okey, cukup sekadar itu dulu untuk hari ini. Kita dah habis bincang mengenai dengan apa tu. Hari ni Qamus Quran, tak sempat kita masuk slot tadabbur Al-Quranul Karim. InsyaAllah esok kita akan bertemu kembali dalam slot Qamus dan juga tadabbur. Okey. Cuma hari ni kita dah habis bincang dalam huruf lam. InsyaAllah esok kita masuk huruf mim, yang perkataan Qamus Al-Quran, dan kita akan masuk slot tadabbur sedikit insya-Allah taala. Kita hampir-hampir dah habis ke huruf ya ni. Mengakhiri huruf ya. InsyaAllah doakan mudah-mudahan kita akan habis dengan baik. Okey tuan-tuan, puan-puan yang terlepas mengikuti siaran kami, tuan-tuan boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Tuan-tuan boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist, ada playlist, dan tuan-tuan ikuti insya-Allah. Kita akan hidangkan daripada siri yang pertama sampailah siri yang ke hari ini, yang ke 117. Okey. Jadi saya mohon maaf di atas kesilapan, kekasaran dan sebagainya, mewakili juga kepada Ustaz Agong kita yang mengajar pada slot yang pertama tadi. Kita tutup majlis kita. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama mengambil manfaat istifadah pengajian kita yang mulia pada pagi ini insya-Allah, supaya ramai mengambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.